Benarkah Melayu berasal daripada keturunan Bani Israel yang hilang? Dari apa yang saya baca, Melayu, Malay bermaksud gunung. Ini menjadikan Melayu bermaksud bangsa gunung. Lagipun bukankah bangsa Melayu ataupun Malay atau Malah daripada keturunan Nabi Ibrahim AS? Jadi tidak mustahil bangsa Melayu ini berasal dari salah satu kaum Bani Israel yang hilang. Nak tahu mengenai sejarah dan rahsia bangsa Melayu, Malay, bangsa gunung yang berasal dilahirkan dari ibunda Keturah ataupun Keturah, iaitu isteri Nabi Ibrahim AS yang berasal daripada kerajaan Melayu Kemboja Purba ataupun Champa kuno, serta hubung kait bangsa Melayu dengan salah satu kaum Bani Israel yang hilang dan telah mendapat hidayah Allah SWT, serta akan menantang kaum-kaum Bani Israel yang sesat atau bangsa Yahudi di negara haram Israel sekarang di tanah yang dijanjikan. Bangsa yang hilang, The Lost Tribe. Apakah kepentingan mencari bangsa yang hilang bagi Yahudi? Bagi Yahudi Ortodoks, tiada apa kepentingan yang amat perlu pun. Jika ada, hanyalah untuk menjejak sejarah mereka sahaja. Tetapi bagi Yahudi Zionis, ianya amat perlu. Ini adalah kerana mereka amat percaya dengan ramalan di dalam kitab-kitab agama, lebih-lebih lagi di dalam Al-Quran. Mengikut daftar bangsa yang hilang di dalam kitab Yahudi kuno, terdapat 12 puak Yahudi di masa lalu, iaitu yang pertama, Reuben, bangsa Reuben. Yang kedua, bangsa Simeon. Yang ketiga, bangsa Levi. Yang keempat, bangsa Judah. Yang kelima, bangsa Isachar. Yang keenam, bangsa Zebulun. Yang ketujuh, bangsa Dan. Yang keempat, bangsa Naphtali. Yang kesembilan, bangsa Gad. Yang kesepuluh, bangsa Asher. Yang ke-11, Joseph. Dan yang ke-12, Benjamin. Di dalam 12 puak yang hilang ini, hanya keturunan Nabi Yusuf AS sahaja yang hilang daripada rekod Yahudi. Keturunan Nabi Yusuf AS menurunkan 2 puak yang lain, iaitu Manasseh dan Ephraim. Mengikut satu kitab Yahudi, satu Lost Tribe Bani Israel yang mendapat petunjuk ilahi, iaitu beragama Islam, akan membunuh Yahudi Zionis di Palestin. Di dalam kitab Yahudi kuno yang lain pula ada mencatatkan golongan Manasseh, anak kepada Nabi Yusuf AS, bakal menyembeli Yahudi jahat Zionis ataupun Yahudi Kabalah di Palestin. Setelah Yahudi membuat pencarian, terdapat banyak puak golongan Manasseh di sebelah timur, antaranya Afghanistan, Pakistan Utara, Patan dan Pashtun, sedikit India, sedikit Myanmar, sedikit China, sedikit Jepun, sedikit Filipina, sedikit Western Samoa, sedikit Tonga, sedikit Ecuador, sedikit Madagaskar dan sedikit Hawaii. Namun begitu, kesemua mereka tahu tentang asal-usul mereka bercanggahan dengan prinsip Lost Tribe, termasuk di Afghanistan dan Pakistan Utara juga. Namun yang beragama Islam cuma di Afghanistan dan Pakistan Utara. Sebab itu mereka diserang oleh Yahudi, Amerika dan Rusia. Dalam pada itu, seorang profesor di Amerika bernama Ralph Olson telah membuat hipotesis terbaru. Pada mulanya, Yahudi Zionis menyangkakan Red Indian Amerika adalah ibu bagi segala orang-orang Manasseh, the lost tribe. Tetapi kesemua keputusan DNA adalah negatif. Kemudian Profesor Ralph Olson mengkaji secara mendalam tentang Book of Mormon yang diselewengkan daripada satu manuskrip kuno dan membuat kajian DNA sekali. Keputusan beliau adalah ibu bagi segala keturunan Manasseh adalah orang-orang Melayu di semenanjung Tanah Melayu. Untuk menguatkan lagi cerita, tidak ada seorang Melayu pun yang tahu mengenai salah sila keturunan Bani Israel mereka. Malah ada the Lost Tribe yang sebenar, lebih tersembunyi dari the Tribe of Dan. Jadi, kalau berpandukan kepada kitab Yahudi tua bahawa Lost Tribe dari kalangan Manasseh anak Nabi Yusuf AS yang bakal berada di barisan hadapan tentera Imam Mahdi dan bakal menyembelih orang-orang Yahudi di Palestin,
dan bakal juga memadamkan Israel daripada peta dunia adalah terdiri daripada orang-orang Melayu. Ini tidak bercanggahan dengan mana-mana hadis mengenai Imam Mahdi. Mengikut manuskrip kuno yang diseleweng menjadi Book of Mormon itu lagi, sebahagian daripada Melayu semenanjung termasuk selatan Tai juga adalah dari keturunan Bani Israel, iaitu dari kumpulan Lehi, iaitu terus dari Manaseh, iaitu anak kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS ada dua orang anak sahaja, iaitu Manaseh dan Ephraim. Mengikut DNA yang dilakukan kepada 86 lelaki Melayu oleh Profesor Perempuan di UKM baru-baru ini, terdapat 27% varian Mediterranean dalam darah DNA Melayu. Dalam kamus sains, DNA Mediterranean adalah dari bangsa Euro-Semitic termasuk dari Bani Israel. Hipotesis ini terdapat separuh kebenaran di dalam kesamaran. Orang Melayu bukanlah 100% berasal dari keturunan Manaseh ataupun Yahudi kuno, tetapi teori Ralph Olson mengenai pengembaraan bangsa yang hilang, The Lost Tribe, ke muka bumi malah adalah sesuatu yang menarik dan amat bertepatan dengan apa yang dibincangkan sebelum ini. Mengapa Ralph Olson menyebut tanah Melayu ini bumi Mala? Apa yang diceritakan di dalam manuskrip kuno tentang satu bangsa misteri yang berjalan dan berlayar ke hujung dunia? Dari mana salah sila Melayu? Yahudi memburu saki-baki keturunan Nabi Yusuf AS. Mengapa? Mahdi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, Ishak, tambah Ismail bersamaan Q. Apakah itu 3 mim? Tiada Nabi diutus ke Nusantara? Islam bertapak kukuh dikelilingi Hindusim dan Buddhism. Mengapa? Melayu Jawi. Siapakah Melayu? Dari manakah asalnya Melayu itu? Ketika ramai pengkaji memperdebatkan kaum-kaum yang hilang seperti The Lost Tribe of Israel, Atlantis, Lemuria, Sodom, dan Gomorrah malah masih mencari-cari siapakah Gog dan Magog. Rahsia bangsa misteri ini masih terpelihara di dalam tabut rahsia sejak beribu-ribu tahun. Tiada siapa yang tahu dari mana asalnya bangsa ini. Bagaimana bangsa ini boleh wujud di tanah paling selatan benua Asia, di hujung dunia? Bangsa yang hilang masih tidur dan ditidurkan. Di hujung dunia setelah penat mengembara, bangsa misteri berehat dan berehat, tidur dengan lenanya, senyap sunyi tanpa siapa mengganggu, walaupun Hitler telah pergi ke Tibet menjejak bangsa misteri, tetapi dia juga ketinggalan jejak mereka. Di manakah bangsa misteri ini meneruskan perjalanan mereka? Masihkah ada masa lagi untuk menjejaki mereka? Di hujung dunia, bangsa ini masih nyenyak tidur. Ketura Ibu Melayu. Dalam kitab Perjanjian Lama ada diabadikan perihal ketura, yakni wanita yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim AS selepas kewafatan Sarah. Menerusi perkahwinan tersebut, ketura melahirkan 6 orang putera, iaitu Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Menurut riwayat Ibnu Athir dalam kitabnya Al-Kamil fil Tarik, umat Nusantara termasuk Melayu bersalah sila secara terus dengan Ibrahim melalui zuriatnya dengan ketura ini. Mengikut catatan Ibnu Yusuf dalam kitab Permata yang Hilang, ada kemungkinan juga bahawa nama Melayu itu berasal daripada perkataan Malay Ur, sempena nama kerajaan Chalde, tempat asal Nabi Ibrahim AS. Ada juga berpendapat menyatakan bahawa Melayu berasal daripada perkataan Malay dan Yunan. Orang Melayu dikenali sebagai orang Malay oleh beberapa bangsa lain, tapi orang Arab cenderung memanggil orang Melayu sebagai Bani Jawi. Orang Malay ataupun orang bukit atau gunung ini mungkin telah mendiami Kemboja sebelum kedatangan Nabi Ibrahim AS ke situ. Dan hampir pasti ketura adalah orang Malay. Apakah makna semua ini? Maksudnya Melayu, Arab dan Yahudi itu bersaudara dari asal yang sama, tetapi siapakah ketura? Menurut satu versi dari sebuah manuskrip kuno, ketura adalah istri ketiga Nabi Ibrahim AS. Setelah kewafatan Sarah, Nabi Ishak AS telah merayu Nabi Ibrahim AS untuk berkahwin dengan ibu angkat beliau dari kerajaan Champa kuno, bukan Champa baru di era Angkor. Akhirnya Nabi Ibrahim AS bersetuju dan berkahwin dengan ketura dan telah dikurniakan Allah 6 orang anak. Nama anak-anak ketura adalah Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Anak-anak mereka inilah yang menjadi pengasas kepada bangsa Melayu. Melayu diambil daripada perkataan Mala, nama bangsa asas ketura. Lihat,
Nama ini sama dengan nama yang tertulis dalam manuskrip yang dikaji oleh Ralph Olsen. Bukan itu sahaja, keturunan ketura inilah yang ramai tinggal di tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, dan Mindanao. Kesemua tempat ini merupakan tempat yang mempunyai tulisan purba yang diadaptasi daripada tulisan Semitik purba, termasuk di dalamnya tulisan Aramaik kuno dan Ibrani. Tulisan Rencong adalah tulisan rasmi Melayu. Jawa dan Bugis juga mempunyai tulisan yang hampir serupa. Agama rasmi Melayu adalah agama Jawi. Agama Jawi adalah agama Nabi Ibrahim AS. Jawi dikatakan ada perkaitan dengan Levi, iaitu anak kepada Nabi Yaqub AS. Levi merupakan ketua ulama dan ketua rahib bagi agama Nabi Ibrahim AS di kalangan Bani Israel. Sejak penggalian di sebuah daerah di Jordan, menemukan kota purba yang bernama Jawi, Jawa, Jevi. Minat sarjana barat untuk mengkaji bangsa Mala semakin kuat. Ingat, Yahudi ataupun Bani Israel bukanlah Melayu, tetapi kedua bangsa purba ini ada interaksi antarabangsa pada masa silam. Ketura bukanlah Melayu. Walaupun beliau melahirkan bangsa Melayu, Ketura adalah daripada bangsa Malah. Melayu adalah bangsa Malah yang mempunyai darah keturunan Nabi Ibrahim AS. Sekiranya kita lihat orang-orang asli seperti Mahmeri dan Jakun, bahasa mereka amat diambil dari bahasa Malah. Semua bangsa seperti Mahmeri, Jakun, Iban, Kadazan, Melanau, Bajau dan seumpamanya adalah merupakan bangsa asal Malah. DNA bagi bangsa ini adalah 01M Sengkang 19A. Ini menerangkan Keturah mungkin berasal dari satu kerajaan purba yang sedia ada di timur ketika zaman Nabi Ibrahim AS. Ada versi yang mengaitkan Mala dengan Mon. Tetapi ini bukan kaum Mon pada hari ini, kerana pertama, kaum Mon pada hari ini bukanlah Melayu pada erti kata sebenarnya, dan yang kedua, jika terdapat benang-benang merah sekalipun antara Mon dan Melayu, ia adalah proses asimilasi Malah Melayu yang kompleks dengan etnik Indo-China. Perlu diingat, Melayu juga boleh kehilangan identiti mereka akibat penjajahan, perang atau pemaksaan budaya seperti yang berlaku pada orang Melayu di Cape Town, Filipina, Thailand dan sebagainya. Jadi orang Mon pada hari ini bukanlah Melayu pada arti kata sebenarnya kerana akibat pencampuran etnik yang kompleks. Walaupun cendekiawan mereka masih mencari-cari kerajaan purba mereka yang dinamakan Suvarnabhumi, menunjukkan mereka mungkin masih mahu menjejak moyang Mala mereka. Jika kita lihat DNA Melayu Kedah dan Iban, kedua-dua mereka mempunyai persamaan. Tetapi kenapa Melayu Kedah mewakili kepada semua Melayu di Semenanjung dan Indonesia yang pernah mempunyai peradaban dan kerajaan lebih bijak dan segap? Ini adalah kerana mereka daripada keturunan Nabi Ibrahim AS dan Keturah. Begitu juga Melayu Selangor, Perak, Johor dan lain-lain serta Mahmeri. Kedua-dua puak ini mempunyai DNA yang serupa, namun Melayu Selangor jauh lebih bijak dan segak daripada Mahmeri. Punca perbezaan adalah daripada genetik Nabi Ibrahim AS. Jadi, jika kita menjejak Melayu dari susur galur Malah kuno, iaitu jurai Keturah dari kerajaan misteri dari timur jauh ini, jejak akan menjadi lebih kompleks, merangkumi persoalan Opir, Tanah Pun, the land of gods, nenek moyang Fir'aun, purba, kerajaan-kerajaan misteri sezaman atau lebih tua dari era Nabi Ibrahim AS, dan Akhadia Babylon hinggalah era sebelum banjir besar Lemuria dan Atlantis. Ini adalah kisah lain, misteri yang lain. Jawab soalan ini, bagaimana Ptolemy boleh mengetahui peta lengkap semenanjung Tanah Melayu pada abad kedua sebelum Masihi beserta gelaran Golden Chersonesus, semenanjung emas. Padahal mengikut sejarah moden, orang-orang barat hanyalah sampai di dunia sebelah sini selepas ekspedisi penjelajahan Spanyol dan Portugis seperti Magellan. Ada misteri di situ. Sama seperti Piri Reis yang membuat peta paling misteri di dunia berdasarkan manuskrip peta-peta kuno, Ptolemy juga mendapat sumber yang sama dari manuskrip peta-peta kuno lama sebelum era Yunani. Sebahagiannya dari era Fir'aun kuno. Ingat perpustakaan Iskandariah yang terkenal yang menyimpan sejumlah besar manuskrip purba. Namun Mala bukanlah bangsa asal. Mala mempunyai benang-benang merah dan bangsa Setstia
Stia merupakan bangsa asas kepada semua puak Eskimo asli Yunan, asli Dai, asli Taiwan hingga ke kaum Ainu di Jepun dan suku misteri di pulau-pulau Jepun sebelum kedatangan kaum Yamato, kaum dominan Jepun pada hari ini. Lembah Mekong, Tanah Melayu, Borneo, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Filipina, Pasifik, Madagaskar dan Amerika Latin. Sisia merupakan sebuah bangsa nomad berkerajaan yang berasal daripada Asia Tengah. Ingat teori kapak tua dan bangsa Kemboja? Berhampiran dengan Laut Hitam. Kaitan antara Melayu dengan Sisia telah dirumus oleh seorang arkeologis Eropah di sekitar tahun 1830-an lagi. Maka ada kemungkinan Sisia merupakan bangsa asal daripada Nabi Adam AS. Ini kerana Nabi Adam AS mempunyai 22 pasang anak atau bermaksud 22 bangsa asas kemungkinan dari kajian setakat ini. Aryan, Mala, Manisa, suku Kasakya dan Buddha Kemboja. Bangsa Mala itu memang bukan dari Yahudi. Perlu diingat, Yahudi itu dari lelaki bernama Yehuda, anak Nabi Yakub AS yang berkomplot dengan abangnya Simeon untuk membunuh Nabi Yusuf AS. Sedangkan hipotesis daripada Ralph Olson mengatakan bangsa Mala ini daripada Bani Manasseh, anak kepada Nabi Yusuf AS. Ini jelas bila kajian DNA telah dilakukan pada puak Bani Manasseh di daerah Assam, Burma telah mengesahkan mereka ada DNA bangsa Israel. Daerah Assam adalah laluan Mala Diotro ataupun Bani Manasseh yang lari daripada peperangan Ashurian yang membumi hanguskan kota Nivene kerajaan Judah. Kajian mengatakan bahasa Melayu juga wujud di daerah Assam. Oleh kerana itu, bangsa Mala yang sifatnya tidak menyenangi Yahudi ini memang ada kaitan dengan sirah Nabi Yusuf AS yang dibuang dalam perigi oleh saudaranya iaitu Simon dan Yehuda. Di sini adalah ditegaskan sekiranya bangsa Mala ada bloodline dengan Bani Manisa, keturunan Nabi Yusuf AS ataupun Joseph, maka layaklah digelar berketurunan Bani Israel bukan Yahudi. Kerana Bani Israel itu bertebaran luas di bumi ini yang mana ianya lahir daripada 12 anak keturunan Nabi Yakub AS. Sedangkan Yahudi hanya salah satu suku kaum dalam ras Bani Israel. Samalah dalam kes pendeta Yahudi mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS itu Yahudi. Lalu Allah SWT tegaskan baginda bukan Yahudi. Mana tidaknya Yahudi hanya salah satu suku kaum dari Bani Israel yang wujud lama selepas Nabi Ibrahim AS. Seperkara lagi bangsa Ibrahim bertebaran hingga ke bumi Afrika dan puak lembah Afrika. Memang ada genetik Israel dari Bani Benjamin ataupun Bunyamin, iaitu adik kepada Nabi Yusuf AS. Malahan di China pun ada keturunan Israel yang dah bercampur dengan bangsa Cina, iaitu puak Cina Kaifeng. Jadi Lost Tribe Israel memang lari ke sebelah Asia melalui laluan sutera untuk turun ke Yunan, Mekong dan Indochina hingga terserap dalam bangsa Mala. Hari ini pegang syariat Nabi Muhammad SAW yakni Islam. Ada yang terpisah ke China lalu membentuk komuniti Kaifeng. Peta laluan sutera. Jadi Bani Israel merangkumi keturunan Nabi Ibrahim turun kepada Ishak lalu Yakub dan turun kepada seluruh 12 anak Nabi Yakub AS. Jadi pengkhianatan Yahudi, peristiwa Samiri dan Sapi adalah pilihan puak Yahudi itu sendiri. Tiada kaitan dengan ras Israel lain yang masih memegang syariat mentauhidkan Allah Ta'ala. Kajian projek dimoni oleh Rabbi Jacobicki telah dilakukan untuk mengesahkan hipotesis Dr. Ralph Olson berkenaan Israel DNA varian dalam bangsa Mala. Rujuk website beliau iaitu More No Location. Projek genomini ini dijangka lengkap dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang khusus untuk menjangkiti Lost Tribe di sebelah Southeast Asia region. Kajian ini hanyalah satu kajian untuk mencari asal-usul kaum Melayu. Tidak perlu kita percaya bulat-bulat tentang kajian ini, hanya dijadikan ianya satu bahan bacaan kerana tiada bukti sahih dari kaum Melayu dan Islam tersendiri. Hanya berpandukan pada kajian Barat dan orang-orang Yahudi. Allahualam. Tetapi sebagai orang Islam, saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita adalah muslimin dan muslimat yang akan berada di samping Imam Mahdi di hari kebangkitan nanti. Insya-Allah. Saya ulangi, kajian ini hanyalah satu kajian untuk mencari asal-usul kaum Melayu. Tidak perlu kita percaya bulat-bulat tentang kajian ini. Hanya dijadikan ia satu bahan bacaan kerana tiada bukti sahih dari kaum Melayu dan Islam tersendiri. Ia hanya berpandukan pada kajian Barat dan orang-orang Yahudi. Allahualam.